أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم أمورنا على كل خير برحمتك أرحم الراحمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan lagi kelas tajwid, kelas asas tajwid Al-Quran kita. Yang mana kelas kita alhamdulillah dah berlangsung beberapa bulan berterusan alhamdulillah, setiap satu kali, seminggu satu kali, hari Rabunya. InsyaAllah tak sangka dan tak jangka pun asas tajwid dapat kita istiqamah dan juga dapat kita teruskan berbulan-bulan. Kalau ikutkan selalunya tajwid ni ringkas je. Kita menamakan asas, tapi masya-Allah berbulan-bulan masih lagi kita ada perbualan kita dan muzakarah kita. Mudah-mudahan dapat manfaat walaupun sedikit sebanyaknya insya-Allah. Okey, saya buat mukadimah begitu sebab ikut kepada manhaj ataupun apa yang kita pilih dalam sukatan isi kandungan tajwid asas kita, boleh dikatakan habislah yang asas, yang basicnya. Maknanya kita dah habis sebahagian besar yang terpenting, antara yang terpenting yang selalu kita bacakan dan juga kita jumpa dalam bacaan kita. Tinggal lagi tajuk yang begitu penting juga, cuma agak luas dan juga agak mendalam sikit. Dua tajuk besar lagi, iaitu makharijul huruf dengan sifatul huruf. Selalunya untuk mubtadiin, untuk peringkat awal, selalunya kita skip dua tajuk ni. Selalunya lah ditangguhkan dulu supaya kita betul-betul mahir yang asas dulu. Yang hukum-hukum dengung, yang hukum-hukum mat, itu yang akan ditanya selalu dan berjumpa dalam bacaan. Adapun makhraj dan juga sifat itu, dia lebih kepada orang yang betul-betul nak mendalami ilmu tajwid dan nak memahami secara satu persatu. Walaupun ada sebahagian kitab tajwid memulakan bahasan kitab itu dengan makharijul huruf terus. Nun sakinah, nun mati, tanwin itu diakhirkan, dilambatkan. Ada sebahagian. Hulu langat dah masuk dah. Bila tengok nama dia tak boleh kena tegur dulu. Okey. Jadi ada sebahagian kitab mulakan dengan makharijul huruf, sifatul huruf. Pengarang melihat makharij ini adalah antara yang lebih penting. Sebab sebelum kita nak dengung mesti nak kena sebutkan huruf. Jadi itu terpulang masing-masing susunan isi kandungan kitab tajwid. Tapi kebanyakannya makharijul huruf dan sifatul huruf dijadikan bahagian yang kedua, yang agak bahasannya lebih mendalam dan juga lebih payah sikit lah, berat sikit untuk kita nak fahamnya, untuk kita nak mempelajarinya. Ala kulli hal, saya fikir walaupun kita kelas asas, kita cuba redah dan cuba kita sentuh secara basic ataupun secara kasarnya, secara rumusan yang besar-besarnya, supaya mereka yang pernah belajar alhamdulillah akan bertambah lagi ilmunya insya-Allah. Mungkin mereka boleh bantu kami kongsikan apa yang pernah kita belajar sebelum ini bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan bagi mereka yang first time-nya nak kenal tajuk ini, maka insya-Allah boleh kita cuba-cuba dengarkan dulu, biasakan dulu dengan istilah-istilah sifatul huruf dan makharijul huruf. Jangan kita target jauh sangat untuk kita nak menguasai dan nak menghafalnya segala hukum dan segala makhraj, segala sifat. Tidak. Jangan sampai situ. Sebab kalau nak sampai situ susah. Saya pun perlu kepada masa yang lama juga untuk nak memahami kedua-dua tajuk yang besar ini. Jadi bagi yang mereka yang awal-awal
masih baru nak menjinak dengan hukum nun, hukum mati, hukum dengung dan hukum mat ni, kita dengar dulu makharijul huruf dan sifatul huruf ini sebagai pengenalan awal dulu. Mesra-mesrakan dululah, sementara kita nak mendalaminya ataupun kita nak memahaminya secara keseluruhan, insya-Allah. Okey, jadi saya dah buat keputusan tuan-tuan puan-puan yang masih berminat untuk teruskan kelas tajwid bersama kami. Jadi kami akan teruskan juga makharijul huruf. Pada awal saya teragak-agak juga. Dulu saya tangguh dulu, tengok dulu keadaan, ada sambutan dan ada minat ramai tak. Kalau katalah penyerta tak sampai 10 orang, mungkin tak perlu kot masuk simpan makharijul huruf kan. Tapi alhamdulillah nampaknya masih ramai juga yang istiqamah dan juga berterusan bersama kita. Jadi insya-Allah cuba kita kenalkan dulu dengan makhraj dan juga sifat. Nanti insya-Allah itu macam biasa, kaedah kita akan sentuh sedikit tajuk baru itu pada penghujung kelas, supaya dapat kita buat murajaah seperti lazimnya kita untuk kita nak sebut-sebutkan hukum-hukum yang pernah kita belajar dulu. Minggu lepas kita bincangkan mat, hukum-hukum mat, betul? Kita murajaah mat. Mat ke dengung? Idgham. Dengung. Idgham mutabak apa? Mutamasi lain. Tak, itu tajuk baru yang last kan? Tak, yang murajaah kita, yang ulangan kita. Hukuman. Okey, malam ni maknanya kita patah baliklah. Kita patah balik masuk hukum-hukum dengung balik. Okey, penting walaupun hukum dengung ni antara hukum yang kerap sangat kita ulang-ulangnya, penting sangat-sangat. Tuan-tuan puan-puan boleh rasa sendiri sekerap mana kita kenal, sekerap mana kita sebut, sekerap mana kita ulang, masih lagi dalam bacaan kita masih lagi kita tak kenal betul-betul. Kita betul-betul tak letakkan hukum dengung-dengung walaupun dia merupakan tajuk yang awal-awal. Yang bila sebut je hukum dengung, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum qalqalah, kita rasa ya Allah, dah kerap sangat dah kita ulang-ulang sampai bila bagi giliran untuk bagi syarahan uraian pun bukan semua nak ambil bahagian sebab dah ulang yang sama. Tapi masih lagi dalam bacaan kita tak boleh sertakan secara orang kata rapi dan juga rapatnya dalam bacaan. Maksudnya bila baca je terus hukum itu bersama dengan bacaan kita. Bila kita tadarus je, tahsin je, baca Quran sendiri, hukum itu terus melekat dengan bacaan kita tanpa kita fikir banyak, tanpa kita macam lambat sebut ke, teragak-agak ke. Kita nak sampai ke tahap itu. Kita nak sampai ke tahap seperti mana kita kenal waktu kita nak sebut namanya hukum, kita nak juga lancar sebutan hukum itu waktu kita baca Al-Quran. Jadi sebahagian besar dari dalam kelas malam ni yang hadir dalam kelas tajwid secara umumnya, sebahagian besarnya join kelas tahsin, sama ada muslimin ataupun muslimat. Di situ yang saya boleh buat penilaian. Jadi kita tengoklah, bila dengung pun masih banyak lagi tak jelas dengungnya, masih banyak lagi tertinggal, masih ada juga yang bertukar kan, yang tak dengung didengungkan, yang dengung tak didengungkan. Itu banyaklah. Hatta wajibul gunnah pun ada yang tertinggal. Wajibul gunnah kan paling mudah sekali, mim dan nun yang ada sabdu. Jadi walaupun perkara ini kita anggap paling basic, paling remehnya dalam hukum tajwid ataupun dalam ilmu tajwid, tetapi selagi mana lidah kita tak fasih tajwid, tak mahir tajwid, tak cepat tangkap tajwid, maka selagi itulah kita ada kelemahan dari segi baca Al-Quran. Selagi itulah Al-Quran kita tak ada tajwid yang sempurna. Jadi mungkin kita semua ingin sangat waktu kita membaca nak sama dengan qari-qari ataupun bacaan-bacaan contoh
yang terkemuka sekarang ini di mana-manalah kita tengoklah dalam TV ke internet, kan dalam YouTube macam-macam qari yang diupload bacaan-bacaan mereka kan. Dah tentu sekalinya qari dan qariah kita ingin sangat nak bacaan kita sampai ke tahap itu ataupun lebih baik daripada itu. Semua ada cita-cita, semua ada nawaitu dan juga keinginan untuk nak membaca macam tu. Tapi masih lagi bacaan kita sama dengan gaya-gaya yang lepas, yang sudah. Masih kita tak rasa ketara perubahan bacaan kita. Kalau tanya saya pun, diri saya yang tak seberapa sempurna pun, saya pun akan terasa juga. Kalau 2-3 tahun sudah, bacaan saya macam sama je, tak ada beza sangat. Tak ada beza sangat dari segi lagu ke, gaya ke, dari segi tajwid ke. Okey, saya boleh jawab macam itulah. Tapi saya boleh rasa juga dengan barakah kelas-kelas kita ni online yang boleh dikatakan setiap malam kita bersama, ada yang ikut semua kelas, ada yang ikut sebahagian kelas. Saya sendiri boleh rasa yang mana bila kita selalu bercakap, bila selalu kita sebut, bila selalu kita ulang, saya akan terasa lain sikit waktu membaca. Akan terasa berhati-hati juga waktu nak menyebutkan hukum-hukum tajwid. Sebab kita selalu sebutnya hukum, kan? Dengung macam mana, panjangnya macam mana. Lagi-lagi bila kita sebutkan bab apa tu, bab qalqalah, bab yang mendalam sikit, dah halus-halus sikit, macam kita baru ni idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham yang pelik-pelik tu kan. Bila sampai tu kita akan hati-hati nak membacanya, nak menyebutnya, sebab kita baru sebut cara nak baca dengan betulnya macam mana. Itu sebenarnya kesan daripada yang kita anggapkanlah inilah hasilnya barakah ilmu yang kita kongsikan, yang kita selalu sebut. Dan dia memberi kesan waktu kita membaca, dia datang sendiri. Kelainan ataupun perkara yang anggap baru dan juga anggap lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada minggu lepas, lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Dan saya harap sangat-sangatlah tuan-tuan puan-puan pun sama juga, insya-Allah. Nakkan perasaan itu ada, nakkan perasan kita kepada bacaan diri kita, ataupun kalau kita kawan rapat dengan yang beberapa orang tu, kita pun perasan kepada bacaan sahabat-sahabat kita. Setelah kita berusaha mencuba untuk membaca Al-Quran secara tajwid yang kita belajar, maka hasilnya kena ada. Hasilnya kita sendiri kena ada terasanya, ataupun kita sendiri kena perasannya. Kalau tak ada, maka nak kena usaha. Sebab sayang sangat kalau kita belajar tajwid bersungguh-sungguh, setiap kelas kita masuk, tapi kita hanya hadirkan diri untuk mendengar dan kenal waktu kelas itu sahaja. Selepas kelas, bila kita baca Quran, kita tak mencuba bawa hukum yang kita belajar, bawa hukum-hukum yang kita kenal dalam kelas ini dalam bacaan kita. Dia kena usaha sendiri. Dia jangan kita tunggu dia datang. Nak datang sendiri itu lainlah, itu lain maqam. Lain orang, tak semua orang dapat. Dan mungkin susah sangatlah nak dapat ilmu laduni, ilmu tiba-tiba ni. Jangan kita harap yang itu. Minta boleh, minta doa boleh, tapi doa perkara yang jarang-jarang berlaku ini, kita jarang-jarang doa lah. Kita doa perkara yang selalu berlaku supaya cepat sikit berlaku. Kan? Jangan waktu kita baca kita hanya harapkan tajwid datang sendiri, lepas tu tiba-tiba jadi tajwid, jadi bacaan kita penuh dengan tajwid, sebab kita selalu masuk kelas tajwid. Tidak, dia tak datang. Dia kena kita paksa datangkan tajwid itu waktu kita membaca Al-Quran. Waktu kita baca Al-Quran, kita kena khayalkan segala hukum yang ada dalam ayat itu. Dia kena buat macam tu. Maknanya dalam bacaan Al-Quran kita ni kena buat kerja lebih sikit. Selain daripada kita fokus untuk nak menyebutkan huruf-huruf dan kalimah-kalimah ayat yang kita nak baca, sedang baca, kita juga kena kerja lebih sikit lagi, kena bagi tugas kepada
ingatan kita untuk sebut dan bawa masuk nama-nama tajwid yang kita dah belajar tu. Tak tahu, saya nak cerita macam ni sebab saya nakkan tuan-tuan puan-puan pun waktu baca itu ada perasaan kita sendiri yang paksa hukum yang ada dalam ingatan kita yang kita pernah kenal datang waktu kita membaca. Boleh sampai tak tu apa yang saya nak sampaikan tu? Waktu baca tu kita sendiri macam paksa diri kita untuk hadirkan hukum-hukum tajwid yang kita pernah belajar. Ada. Ataupun perkara ini susah nak lakukan. Boleh tak? Boleh Ustaz. Kena Maknanya praktis je Ustaz. Maknanya dia macam mana? Kalau katalah kita baca bahasa cerita ke, kisah ke, riwayah, hikayah ke dalam bahasa yang kita faham, mesti kita ada khayal dengan imagine dengan apa yang kita baca, sedang kita baca kan. Dia boleh datang semua tu gambaran macam mana khayalan, kadang-kadang kita tambah sendiri nak bagi sedap lagi cerita tu. Itu dalam bahasa Melayu atau bahasa yang kita faham. Al-Quranul Karim sama juga, bila kita nak hadirkan tadabbur, mungkin belum lagi, mungkin antara kita dah ada tahap boleh faham isi kandungan, maknanya cuba hadirkan makna, maksud, tersiratnya, apa yang dimaksudkan, semua itu level lain lah. Tapi sekarang ni sementara nak sampai ke situ, cuba kita khayalkan hukum-hukum tajwid datang bersama waktu kita nak sebutkan ayat-ayat itu. Itu insya-Allah kalau dah mencuba ada rasa hasilnya. Kalau kita dah mula buat macam tu, insya-Allah ada rasa hasil tajwid yang kita selalu sebut-sebut setiap malam Rabu, malam Khamis ni. Kalau tak mencuba macam tu, macam saya sebut tadilah, jangan harap tiba-tiba tajwid nak datang sendiri. Dia tak akan datang. Sebab itu mungkin terjawab kepada soalan-soalan sebahagian kita. Mungkin lama dah saya belajar tajwid, tapi macam tu juga. Lama dah saya kenal hukum 5, tapi macam tu juga. Bacaan saya macam tu juga. Sebab kita mungkin tak pernah tambah sikit tugas dan usaha untuk bawa tajwid waktu baca Al-Quran. Kita ada tajwid dalam kepala kita, dalam fahaman kita, dalam ingatan kita. Tapi waktu baca kita tak bawa sekali. Seolah-olah kita asingkan tajwid, tunggu orang tanya hukum apa, baru nak jawabnya. Okey, mungkin itulah kedudukan kita, mungkinlah sebahagian kita. Tapi kalau katalah tuan-tuan puan-puan pernah mencuba, setiap kali baca bawa bersama tajwid. Hadirkan bersama tajwid, nama-nama tajwid dan hukum-hukum itu waktu kita baca, insya-Allah kita ada rasa kesannya. Ini pengalaman saya yang saya cuba nak sampaikanlah untuk tuan-tuan, cubalah buat macam tu supaya setiap kali baca Al-Quranul Karim, tak kiralah bertadarus, bertahsin ataupun sendiri, kita akan terasa tajwid tu ada bersama kita. Sebab alhamdulillah, kalau katalah wajah-wajah yang mulia ini insya-Allah bersama kita setiap malam tajwid, alhamdulillah, maka kita duduk kita habiskan masa bersama ini bukan semata-mata nak hadirkan diri, nak dapatkan hadir, tidak. Kita memang mengharapkan natijah dan juga hasil belajar kita, kelas kita. Dan alhamdulillah bila kita dah ulang benda yang sama pun kita boleh faham dan kita boleh beza-bezakan antara hukum-hukum. Cuma macam tadilah, bila saya rasa dalam bacaan masih lagi ada yang tertinggal, maknanya itulah, waktu baca dia tak bawa tajwid bersama, dia simpan tajwid dia, tunggu masa lain dia nak gunakan. Sebab itu waktu dia baca, dengung pun tak ada, mat yang jelas-jelasnya ada tanda mat pun tak ada. Jadi di situ kita akan terasa macam rugi. Kita tahu hukum tajwid tapi kita tak gunakan sepenuhnya. Minta maaf lah, mukaddimah pada malam ini dia lebih kasar sikit. Sebab saya baru sangat tegur, dan juga saya baru sangat lepas dengan beberapa tahsin yang lepas ni, dengan qari-qari'ah kita yang tak sepatutnya ada kekurangan tajwid pada bacaannya, tapi berlaku juga
ialah kita uzurkan manusia ada kelemahan, ada waktunya dia tak semangat, ada waktunya kurang fokus, ada waktunya dia tak baca betul-betul kan. Tapi ialah bila kalau berlakunya mungkin ada punca-punca yang tadilah antaranya lah, insya-Allah. Insya-Allah ala kulli hal. Mudah-mudahan peringatan pada diri saya dan kepada semua, semoga ilmu tajwid, hukum-hukum yang kita selalu murajaah ni, yang selalu kita sebut-sebutkan setiap malam, setiap malam kelas tajwid kita, menjadi bekalan kita waktu membaca. Kita hadirkan hukum-hukum tajwid itu, insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan kalau buat, insya-Allah tengok hasilnya, insya-Allah lain sikit dan cepat ada kesannya, insya-Allah. Okey, kita mulakan murajaah. Pada malam ini kita ada hukum-hukum al-ghunan, hukum-hukum dengung. Hukum-hukum dengung. Yang pertamanya hukum 5. Selalu kita sebut hukum 5. Hukum yang paling mudah. Betul. Bacaan memang perlu didengarkan kepada untuk orang-orang yang nak tegur kita. Itu salah satu caranya lah. Salah satu cara untuk kita nak tambah baik bacaan kita, mesti kena ada mursyid, ada orang yang lebih arif mendengar dan menegur dan memperbaiki sekiranya ada kekurangan. Tapi dalam praktis kita, usaha kita dan juga tamrin, kita buat latihan diri sendiri untuk kita nak lancarkan lidah kita dengan menyebut ayat-ayat Al-Quran, maka maka itulah antara caranya. Caranya mesti saya teringat alasan ada antara kita, dia sebut kata surah ni agak susah sikit lah. Okey, bila banyak tak maaf, bila banyak dia sangkut kan, dia akan bagi alasan surah ni macam susah sikit lah ayat-ayatnya. Padahal semua bahasa Arab belaka. Ayat suci Al-Quran itu semua kalam suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal Al-Quran sampai akhir Quran. Dia punya susunan ayat dan juga siyaqul ayat, kedudukan ayat semua itu dia hampir sama. Tauhidul qawafi. Itulah antara mukjizat Al-Quran yang boleh menewaskan segala fasahah dan juga sastra Arab di zaman jahiliyah dan di zaman Nabi. Waktu Nabi diutuskan dengan Al-Quran yang mempunyai balaghah, mempunyai sastra yang sangat-sangat sempurna. Sebab dia punya susunan ayat, dia punya kedudukan ayat, hujung-hujung ayat, semua dia mudah. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin, dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi lidah kita, bagi lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada ummahnya, kepada kita semua. Maknanya Al-Quran sangat sesuai untuk semua zaman dan semua kita lah, insya-Allah. Jadi sebenarnya mungkin tak ada istilah surah ni susah, surah ni mudah, surah ni payah, surah ni agak senang. Tidak. Dia masalahnya lidah kita. Lidah yang tak lancar, bila kalimah-kalimah yang jarang berulang dalam surah-surah yang selalu kita baca, maka kita agak susah nak sebutnya. Kelancaran lah. Dia akhir sekali dia terpulang kepada kelancaran lidah kita lah. InsyaAllah sama je, insyaAllah. Kaedahnya sama dan hukumnya semua satu. Okey, kembali kepada murajaah kita. Saya ringkaskan malam ni, insyaAllah, sebab kita nak masuk tajuk baru, insyaAllah. Hukum 5, hukum dengung, nun mati ataupun tanwin. Okey, izhar halqi ataupun izhar haqiqi. Selalu kita kenal hukum yang pertama dalam tajwid yang tak ada dengung. Hurufnya ada 6, aghin, kha'ahu, nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf 6 ini, maka tak dengung. Minhu, anhu, an'amta, semuanya hukum yang tak dengung. Tak dengung, maka kita nak kena zahirkan, nak kena jelaskan nun mati ataupun tanwin itu. Dan bila sebutnya jelas, jaga supaya tak berlakunya qalqalah, tak berlakunya saktah. Itu mawani', muhtarazat. Muhtarazat, perkara yang harus kita jaga waktu izhar. An'amta, kadang-kadang berlakunya macam qalqalah, kadang-kadang macam berlakunya macam an'amta, terberhenti. Itu kena jaga-jaga juga walaupun hukum tu mudah. Okey, hukum yang kedua kita ambil yang tak dengung juga, idgham bila gunnah
apabila nun mati ataupun tanwin bertemu lam ataupun ra. Idgham bila gunnah kamil, sempurna kita masukkan nun dan tanwin ke dalam huruf lam dan ra. Min ladunhu ar-rabbihim. Ini antara contoh yang jelasnya kena masukkan nun dan tanwin ke dalam lam ra. Hukum yang ketiga, idgham bila gunnah dah idgham ma'al gunnah. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 4 dalam 2 perkataan, ya, waw, mim, nun. Hukumnya idgham ma'al gunnah naqis, kena dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat. Man yaqulu min walin, kena dengung nun ke dalam huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Hukum iqlab, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba dalam 1 perkataan, 2 perkataan, maka hukumnya iqlab, dengung 2 harakat. Ambihum alimum bidatis sudur. Iqlab maknanya kita tukarkan nun menjadi huruf mim sebab ba itu keluarnya dari 2 bibi mulut sama dengan mim. Okey, iqlab. Hukum ikhfa haqiqi, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa haqiqi yang 15 selain daripada huruf-huruf yang disebut untuk hukum tadi. 1 jaza saddaqa fatiq datadhin syadda, 15 huruf, maka hukumnya ikhfa. Ikhfa ini maknanya kita sembunyikan dengung nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf ikhfa. Waktu kita sembunyi itu maknanya dengung itu sesekali untuk kita nak menyebutkan huruf-huruf ikhfa. Min syarri, min syarri, sambil kita dengung, sambil kita dah standby untuk nak sebutkan huruf shin, sebab shin itu adalah huruf ikhfa. Okay, itu ringkas 55 hukum habis. Dan hukum izhar mutlak, nun mati ataupun nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah dalam 1 perkataan. Ada hanya 4 perkataan, ad-dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Dalam Al-Quran semua itu tak didengung sebab tak cukup syaratnya. Syarat idgham 2 harakat, 2 kalimah. Yang ini dalam 1 perkataan. Okey, habis. Masuk bahagian yang kedua, bahagian mimus sakinah. Mim mati ada 3 hukum. Okey. Persilakan. Mim mati ada 3 hukum. Hukum pertama apa? Okey, Haji Taib. Masya Allah. Haji Taib. Okey. Mim mati berjumpa dengan mim, huruf yang sama. Idgham mislain saghir. Dengung 2 harakat. Yang kedua, ikhfa bila mim berjumpa. Contoh mesti. Mim ba'di. Saya sedang main ayat. Mim ba'di. Idgham mislain saghir, tadi kata mim mati bertemu dengan mim. Kalau mim ba'di itu nun mati bertemu dengan ba. Oh, okey. Saya main agak je lah. Saya tak tengok ya Quran kan. Okey, main agak boleh main agak, tapi tak kena. Okey, itulah kita pula siapa-siapa penuntut ilmu tajwid, setiap hukum yang kita kenal mesti kita nak kena bekalkan contoh. Paling tidak 2-3 kena ada dalam hafazan kita. Kalau okey, saya dah dapat Ustaz. Saya dah dapat. Okey. Wa hum muhtadun. Alhamdulillah. Wa hum muhtadun. Mim mati bertemu dengan mim. Okey. Yeah. Itu idgham mislain saghir dengan 2 harakat. Yang kedua, ikhfa syafawi, mim jumpa dengan ba, jadi kita baca ikhfa dengan dengung 2 harakat. Okey. Dan yang ketiga, yang lain sabar. Contoh. 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 Alaikum biwakil. Alaikum biwakil. Okey. Jelas. Terus yang ketiga? Yang ketiga, selain daripada ba dengan mim, dipanggil izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Antara contohnya?
seperti nanti saya cuba cari ya. Fa innahum ghairu malumin. Di situ apa bertemu dengan apa? Mim mati berjumpa dengan ghain. Wah, huruf ghain. Kelas sempurna. Selesai satu tajuk besar. Masya-Allah. Ketiga-tiga hukum. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Boleh jelas macam tu, alhamdulillah. Maknanya ilmu dah ada, fahaman dah ada, dah ingat pun dah beza-bezakan antara tiga-tiga hukum semua tu. Jadi waktu baca dah tentunya datang tu. InsyaAllah dia datang sekali. Kita akan kenal ini idgham mithlain, ini ikhfa syafawi, ini izhar syafawi. Jadi datang sendiri, itulah yang menguatkan lagi bacaan kita, membantu bacaan kita bertambah tajwid dan bertambah kemas, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Tajuk yang ketiga, wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah kita serahkan kepada siapa? Malam ni dari Kulim, mute je suara. Dia tak nak masuk campur lagi. Okeylah Ustaz. Terlanjur dah kena cabar ni. Okey. Kita bagi yang susah sikit. Okey, wajibul ghunnah. Macam mana? Wajibul ghunnah seperti nun mati, nun sabdu bersama mim sabdu. Seperti nun sabdu dia misalnya inna ya'ju. Inna ya'ju. Inna. Betul. Lagi satu summa atba'ah. Dia ambil dari surah Al-Kahfi, senang je. Ya, betul. Okay. Hukumnya nama hukumnya nama apa? Wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah dengan dua harakat. Tadi pasal apa saya cemburu, Haji Taib malam champion. Masya-Allah. Haji Din pun champion juga. Dia dapat dua hukum. Haji Din dan champion, saya baru belajar Ustaz. Saya 2 step aja. Okey, alhamdulillah selesai. Itu antara yang paling mudah lah, antara paling yang ringkas dan senang untuk dikenal, senang untuk dibaca. Bila jumpa je nun dan mim yang ada sabdunya, maka kita tekan dua harakat, sama ada dalam waqfan atau waslan, sama ada wasal bacaan kita sambung-sambung tak berhenti, ataupun waktu kita waqaf pun tetap kena dengung dua harakat, sebab nunnya memang sabdu itu dinamakan wajibul ghunnah, ataupun mim sama juga hukum wajibul ghunnah. Okey, alhamdulillah. Last, kita ada hukum qalqalah. Hukum qalqalah, hukum yang sangat banyak berulang bersama kita waktu kita membaca. Kita selalu jumpanya dan banyak jugalah ditegur, diminta untuk jelaskan qalqalah. Berikan hak qalqalah. Sebab qalqalah ada hukumnya, bila cukup syaratnya mesti kita nak kena bagi hukum qalqalah. Qalqalah iaitulah lantunan ataupun kita sebut saki-baki huruf-huruf yang mati, huruf-huruf qalqalah yang sukun, yang ada kena ada ekonya ataupun ada bahagian bakinya. Itu makna qalqalah. Kenapa 5 huruf ni? Itu tak perlu tanya. Dah ditentukan, dah ditetapkan dalam qalqalahnya 5 huruf saja. Jangan kita tambah-tambah. 5 huruf saja. Sekarang ni ramai pula tambah. Bukan setakat 5 huruf, lebih daripada 5 huruf. Sampai huruf dad pun jadi qalqalah, huruf ta pun jadi qalqalah, huruf hamzah pun jadi qalqalah juga. Ansha'ana, sya'ana, banyak jugalah. Tapi tak apa, itu semua proses belajar untuk kita nak lebih berhati-hati supaya qalqalah hanya 5 huruf sahaja. Dan memang betul-betul yang mencabar sangat huruf dad dah. Huruf dad sangat-sangat mencabar. Hatta qari-qari yang kira dah hebat, kadang-kadang kalau tak jaga-jaga, dad pun diqalqalahkan. Mudah diqalqalahkan dad. Jadi betul-betul kalau katalah kita kalau pernah kita ikut tengok musabaqah Quran, memang hakim sangat-sangat tunggu huruf dad mati. Lagi-lagi kita orang ajam ni, kita bukan lidah Arab ni, ditunggu je huruf dad mati, dia nak tengok kita ni fasih ataupun tidak untuk nak sebutkan dad mati. Bila jumpa
bila jumpa bumi, kita istilahkan jumpa mobil, lari, jangan kita berhenti. Kita jumpa bumi, lari, jangan berhenti. Dalam bahasa Arab selalunya guru-guru Quran kita bergurau dengan kita. Dia kata, ni orang-orang ajam ni kalau jumpa bumi terus lari, tak nak berhenti. Sebab kalau berhenti problem. Arbu kan. Itulah istilahnya. Jadi dot ni memang masalah sangat-sangat. Huruf dot ini mencabar sangat untuk kita nak sebut dengan fasihnya. Okey, jadi okey. Qalqalahnya ada hanya 5 huruf. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kelima-lima huruf ini apabila sukun berbaris mati dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran, maka kita qalqalahkan. Qalqalahkan ikut huruf. Huruf yang tebal, qalqalah tu bunyi tebal. Huruf yang nipis, qalqalah tu bunyi nipis. Contohnya aqo. 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 Po tebal kan? Jadi kalau kita sebut aqa, itu dah kurang tebal. Kurang sempurna. Dia kena ko. Aqo. Aqo. Po pun tebal juga. Kena tebalkan. Lepas tu ad. Itu hurufnya tu semua huruf nipis, maka qalqalah pun nipis juga. Jadi pastikan kelima-lima huruf ini apabila kita berjumpa dalam bacaan kita, maka qalqalahkan. Sama ada di tengah-tengah bacaan ataupun di hujung bacaan. Dan hati-hati kalau hujung bacaan tu yang ada sabdu pula, kena lambatkan sikit untuk kita nak bunyikan 2 huruf. Sebab yang sabdu tu asalnya 2 huruf. Haqqa wa tab. Lambat sikit. Supaya kita tahqiqkan kedua-dua huruf qalqalah yang berasal huruf sabdu tu asalnya huruf qalqalah yang kedua-duanya huruf yang sama diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf yang sama, maka menjadi huruf satu yang bersabdu. Okey, saya rasa habis untuk malam ni murajaahnya kita secara ringkas insya-Allah hukum-hukum dengung. Dan insya-Allah seperti mana saya bukakan kelas mukadimah tadi, malam ni kita cuba nak kenal, nak cuba masuklah tajuk baru kita, iaitulah makharijul huruf. Okey, saya dah cerita tadi, mungkin ada yang baru masuk yang belum dengar. Bab makharijul huruf ini sebenarnya dikhususkan bagi saya lah, dikhususkan untuk mereka yang nak mendalami tajwid dan mereka yang dah memahami tajwid. Yang asas itu tak perlu dihuraikan lagi lah. Cuma makharijul huruf dan sifatul huruf ini yang perlu diperhalusi supaya nak tahu je, nak tahu di manakah tempat keluarnya huruf-huruf. Nak tahu juga huruf-huruf yang Al-Quran yang 28 huruf ni, alif, ba, ta sampai ya ini, diri huruf itu kuat tak kuat, tebal tak tebal, nak tahu. Maknanya dia lebih kepada nak tahu. Sebutan tu dah okey. Sebutan tu dah tahu, dah boleh baca, dah lancar baca. Cuma bila nak sebut itu, nak tahu di mana dan boleh bercerita pula kepada orang. Okay, huruf ni tempat keluarnya di sini dan huruf ini dia mempunyai sifatnya kuat ke tak kuat ke, tebal ke tak tebal. Dia boleh hurai. Itu lebih kepada ilmu yang lebih dalam lah. Cuma saya fikir kalau kita tak belajar, kalau kita skip je, nanti kita pula macam ketinggalan ataupun langsung tak kenal. Bagi mereka yang dah kenal, alhamdulillah, tambah lagi kenal. Bagi mereka yang baru nak kenal, insya-Allah cuba-cubalah kenal dan juga cuba-cuba dengar dulu, walaupun kalau rasa sebahagian besar tak faham ataupun sebahagiannya tak faham, tak apa, bersabar, insya-Allah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakanlah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati kita dan dapat kita faham dengan mudah, insya-Allah. Okey, tajuknya makharijul huruf. Makharijul huruf, makharij tempat-tempat keluar, al-huruf, huruf-huruf Al-Quran. Yang kita nak bahaskan di sini hanya huruf Al-Quran. Yang mana disepakati huruf Al-Quran ada 28 daripada alif hingga ya, dan ada yang menambahkan jadi 31, diasingkan ataupun dipisahkan. Alif waw ya maddiyah itu tak termasuk dalam 28. Jadi ala kulli hal tak apalah, lebih kurang antara 28 ataupun 31.
Okey, jadi pentingkah kita tahu makharijul huruf? Okey, soalannya penting ke? Dah tentunya penting. Penting sangat. Sangat-sangat penting sebab kalau kita sebut tak betul, tak keluarkan di tempat keluar yang betulnya, maka dia boleh berubah huruf. Okey. Cuma mungkin bagi longgar sikit, maksudnya kalau orang tak belajar makharijul huruf pun dan dia selalu belajar Quran berdepan dengan ustaz-ustazah, insya-Allah mungkin tak perlu sangatlah, tak menjadi satu ilmu yang kritikal kita belajar pun makharijul huruf. Mungkin ustaz-ustazah dapat bantu untuk perbetulkan tempat keluarnya dan sebutannya dan cara bacaannya. Tapi insya-Allah lebih jelas lagi, lebih untung lagi bagi kita kalau kita tahu makharijul huruf sendiri. Bila kita baca, kita boleh macam tadilah, kita khayalkan huruf itu tempat keluarnya di mana. Dan bila kita kenal, itu lebih seronok kita membaca dengan tajwid serta kita tahu tempat makharijul huruf. Sebelum masuk dalam apa yang kita paparkan di skrin ini, saya tanya dulu soalan. Tempat keluar huruf agak-agaklah kalau kita cari sendiri. Yang dah belajar tu buat macam-macam lupa. Yang dah tahu tu buat-buat macam tak tahu. Yang tak tahu tu cuba jawab betul-betul. Ikut keikhlasan. Okey, kalau agak-agaklah tempat keluarnya, kalau kita cari sendiri, di mana huruf-huruf yang boleh keluar? Suara kita, bila kita bercakap, apatah lagi kalau kita membaca Al-Quran, sebutan itu kalau kita nak cari sendiri, dari mana tempat keluar? Sebab dia sebut makharij, tempat-tempat keluar. Maknanya banyak tempat keluar ni. Kalau dengar ni, suara saja keluar daripada mulut ke, kan? Tapi cuba kita cari. Cuba kita jawab. Agak-agaklah. Dia lagi seronok, yang belum kenal, dia jawab lagi seronok. Okey. Soalan untuk semua, boleh jawab? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau saya ditekak hidung bibir, itu yang saya tahu Ustaz. Tekak hidung bibir. Hidung bibir. Ya. Yeah. 3. Tekak hujung hidung pula. Tekak hidung bibir. Okey, sebahagian disebut betul, alhamdulillah. Okay, lagi ada lagi tak selain daripada tekak, selain daripada hidung, selain daripada bibir? Itu yang saya tahu tak? Okey. Yang lain boleh bantu tambah ke kurang ke? Lidah. Sot Ustaz, sot lidah, sot. Apa sotnya? Sot tu bukan tempat keluar. Lidah. Okey, lidah. Tambah satu lagi lidah. Jadi kita ada tekak, kita ada hidung, kita ada lidah dan juga bibir. Dah, 4. Ada tempat lain tak keluar? Ada kerongkong. Gigi. Okey, tak apa. Satu percubaan yang bagus. Gigi pun ada main peranan, tapi nanti kita cerita apa kaitan gigi dengan tempat keluar. Okey, itu jawapan boleh diterima. Lagi? Siapa sebut kerongkong tadi? Haji Azman. Okey. Maksud kerongkong tu macam mana? Kerongkong di bahagian tekak Ustaz. Maknanya bukan tekak lah. Bahagian tekak. Halki. Kerongkong halki. Tapi dah sebutkan tekak kan? Tekak kerongkong sama kan? Sama. Cuma lain-lain sebut. Lain-lain nama je. Ada lidah dah sebut, bibir dah sebut, hidung dah sebut. Satu lagi, rongga mulut. Satu lagi rongga. Rongga jauh. Rongga pun dikira makhraj juga. Okey, jadi tu kita boleh agak Kita boleh agak sebabnya mungkin jawapan itu pernah belajar ataupun pernah dengar. Tapi kalau katalah jawapan dari yang belum belajar lagi makharijul huruf, memang seolah-olah tak boleh nak sebutkan anggota tadi. Anggota 5 anggota ataupun tempat-tempat yang keluar tadi, susah kita nak letakkan nama itu tempat keluarnya huruf. Sebab macam mana kita nak rasa huruf-hurufnya keluar daripada lidah, dari hidung.
Cuba sabar Jidin. Jidin sebut hidung Okey, hidung tu macam mana kita keluarkan? Hidung dengung lah. Dengung. Ya, betul dengung. Macam mana? Macam mana nak pastikan dengung itu memang dari hidung? Hidung. Nanti saya cari satu ayat yang boleh buat contoh buat contoh. Nanti suratul apa Ihdinas siratal. Boleh tak Ustaz? Kalau jadi sebut tu boleh lah, tapi belum tentu betul. Belum betul lah. Kalau gini cari dekat okey. Wal asri. Boleh tak? Mana yang hidung? Huruf mana yang hidung? Wal asri. Okey, Jidin sepanjang kelas makharijul huruf jangan ponteng Very poor. Macam mana nak buat? Air tu keluar daripada hidung. Ustaz, mungkin huruf yang dengung Ustaz. Betul. Dia mesti nak kena huruf-huruf yang tertentu. Jangan semua huruf nak keluar pada hidung aja, Din. Dia tak boleh. Sumbang lah bunyinya. Dia ada huruf-huruf terkeluarnya dari hidung, ada huruf-hurufnya keluar dari lidah, ada bahagian huruf. Sebab itu dibagikan kepada 5 bahagian. Okey. Ceritanya kalau tak belajar, okey. sabar je. Kalau Wahyu dah dapat. Kalau tak belajar, kita memang agak tu boleh, tapi belum tentunya tepat dan betul. Tapi itulah, memang nak kena kenal juga. Sekurang-kurangnya, bila kita nak mencari tempat keluar huruf itu, kita boleh letak di tempatnya, maka kita akan tahu kaedah yang betul sebutan itu. Ini sangat membantu. Jin. Boleh tak jin keluar dari hidung? Jin tak lah. Tu jin mana tu? Jin kalau betul lah. Jin mana tu? Jin siang kan jin malam? Bukan. Dengung tu kan keluar dari jin. Nun dengan mim je. Nun dengan mim je. Ya. Tu bagus Ustaz, buat salah tapi orang tahu. Menarik juga nun dengan mim Nun dengan mim Ya. Jim ada mim apa? Ada mim, jim. Bolehkah kita sebut dengung itu nun dengan mim? Mereka yang bertasydid. Kan kita lidah kan dekat atas lidah langit. Jin. Dia mungkin jawapannya lebih tepat dengung sahaja. Tak perlu kita sebut nun dan mim. Sebab mim ada bahagian yang tak ada keluarnya dari hidung. Nun pun ada yang izhar tak keluarnya dari hidung kan. Jadi dia yang dengung. Jawapan dengung termasuknya nun yang berdengung, nun yang sabdu, nun yang hukumnya ada dengung, dan mim pun mim yang ada dengung saja. Kalau kita sebut nun dan mim keluar daripada hidung sebabnya dengung, tidak. Sebab ada juga nun dan mim yang tak ada dengung. Jadi jawapannya memang al-ghunnatu makhrajuhal khayshum. Wal ghunnatu makhrajuhal khayshum. Dengung itu tempat keluarnya hidung. Jadi dengung je, jawapan dengung. Tak perlu kita sebutkan huruf. Okey, ini sebagai mukaddimah, nak tunjuk katanya makharijul huruf penting. Bila kita belajar banyak manfaat yang kita tahu, walaupun dia susah sikit, tapi insya-Allah saya dah pilih ringkasan ini. Dia punya susunan ayatnya insya-Allah mudah. Istilahnya mudah dan insya-Allah mudah kita faham. Cuma tak menyeluruhlah, sekadar hanya kita kenal saja insya-Allah. Okey, kita terus masuk apa yang ditulis dalam nota ini. Pengertian makharijul huruf. Okey, kita ambil mudah-mudah aja, sikit-sikit je. Pengertian makharijul huruf pada bahasa tempat keluar huruf-huruf. Makharijul huruf maknanya tempat keluar huruf-huruf. Yang kita sebut tadilah. Dan pada istilah dalam ilmu tajwid ditarifkan, diberi erti makharijul huruf tempat keluar huruf hijaiyah bagi membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Tengok dia punya pengertian pun memang mudah aja untuk kita faham. Padahal kalau dalam kelas-kelas kitab tajwid yang lain memang bahasa Melayu pun kita tak boleh faham. Perlu kepada huraian.
Yang ini dia sebut kata tempat keluar huruf hijaiyah. Bila sebut huruf hijaiyah, huruf Quran lah. Huruf Quran, huruf bahasa Arab. Bagi membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kita nak beza-bezakan. Kita ada a, ba, ta, tha, ja sampai ya. Kita nak bezakan a di mana tempatnya, ba di mana tempatnya, ta di mana tempatnya, tha di mana tempatnya, sampai ke ya di mana tempat keluarnya. Jadi setiap huruf tu kita ada tempat keluar dan kita boleh tahu dan kita boleh bezakan bila kita belajar makharijul huruf insya-Allah. Okey, kita tengok jenis-jenis makharijul huruf ataupun tempat-tempat keluar huruf. Makharijul am secara umum dia ada 5 tempat. Makharijul am ada 5. Yang pertama al-jawf, rongga mulut. Disebutkan tadi rongga mulut, maknanya rongga antara daripada sadr, daripada dada sampai ke mulut kita, tempat yang berlalunya angin nafas kita ini dinamakan rongga. Dia ada beberapa huruf yang keluar dari rongga mulut. Kalau kita main teka-teka dululah. Sementara mukadimah ni, agak-agak huruf apa yang keluar pada rongga mulut? Jin, shin, ya, nun, Ya, nun, Alif. Alif, waw, ya. alif, waw, Itu ya. apa pula? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Lam boleh apa? Lam, Lagi. A, I, U je lah. A, I, U. ro, Biar Haji habiskan tu. lam, ro, Ro, lagi. nun, ya, shin. Kau Jidin, sehari dia belasah semua 28 huruf dia sebut. Semua keluar pada rongga. Nasib-nasib Ustaz. Tikam kena. Semua kena. Dia sebut semua kena. Okey. Kalau kita cari-cari memang mungkin ada yang jumpa, mungkin ada yang tak jumpa kan. Alif waw ya, kalau sebut alif waw ya belum cukup lagi. Sebab alif waw ya tempat keluarnya lain. Tegamat. Kalau a i u pun perlu dijelaskan macam mana betul-betul keluarnya dari rongga mulut. Contohnya kalau saya katakan yang dari bibir mulut, ba, nampak ba. Kan nampak kita dua bibir mulut kita bergerak waktu sebutnya ba tu. Tapi yang keluar daripada rongga tu macam mana kita nak rasa dia tu keluar daripada rongga, sebab kan rongga tu kosong. Apa dengan cap Ustaz? A, I, U. A, I, U. Belum juga. Okey. Tak apa. Nanti jawapan dia ada. Jawapan dia kita simpan dulu. Nanti bila sampai kepada bahasan al-jawf, kita nampak betul-betul huruf keluar daripada situ. Okey, yang kedua kita ada al-halq, rongga halqum. Rongga halqum. Halqum kita, tekak kita. Ada beberapa huruf keluar daripada halqum. Cuba Haji Din juga. Kha juga. Kha dengan okey, lagi kaf ataupun qaf. Boleh? Kaf, qaf. Okey, dia main belasah je. Okey, tak apa, kita terima dulu. Betul tak betul kita simpan dulu. Okey, tak apa. Yang ketiga, kita ada al-lisan, lidah. Lidah kita, batang lidah ni memang ada huruf-huruf keluar dari lidah. Antara lidah agak-agak cuba. Suruh huruf apa? Sin. Okey, betul. Zal. Betul. Okay. Lidah paling banyak huruf keluar dari lidah ni. Paling banyak huruf keluar daripada lidah. Dia macam izhar syafawi dengan ikhfa afiki. Dia banyak huruf keluar daripada lidah. Tak ada masalah lah, insya-Allah. Jadi sebut je insya-Allah betul. Okey, kita ada asyafatan, dua bibir mulut. Contohnya huruf-huruf yang kita sebut tadilah kan. Waw, ba, mim, fa. Ada 4 huruf. Okey, lepas tu al-khayshum. Al-khayshum kita dah bahaskan. Itulah dengung saja keluarnya daripada khayshum, daripada hidung, rongga hidung. Okey, jadi kelima-lima huruf, kelima-lima tempat keluar ini dinamakan makharij am. Makhraj am. Makhraj yang besar yang secara keseluruhannya ada 5 dan setiap daripada 5 ni dia ada bahagian-bahagian pula. Macam al-jawf dia satu bahagian, al-halqum dia terbagi kepada 3 bahagian. Pangkal, tengah dan juga ujung. Al-lisan pun sama juga, dia ada 3 bahagian dan dia adalah bahagian-bahagian tepi macam-macam dia pada taraful lisan. Dia ada huruf-hurufnya. Syafatan pun terbagi kepada 2 bahagian. Ada kedua-dua bibir mulut, ada bibir mulut bawah saja dan al-khayshum 1 bahagian. Ini insya-Allah kita akan belajar satu-satu. Dan jangan terasa payah dan jangan terasa macam pening kepala banyak sangat bahagian-bahagian ini. Tak apa, kita dengarkan dulu. Kita biasakan kenal dulu insya-Allah.
sekurang-kurangnya dapatlah tangkap yang mudah-mudah dulu insya-Allah. Okey, untuk malam ni mungkin kita boleh ambil makhraj satu je. Makhraj yang pertama iaitulah al-jauf. Ni. Makhraj al-jauf, rongga mulut. Rongga mulut. Okey, kalau dia buat di sini tengok ni, yang ada anak panah ni, inilah dia tempat keluarnya. Daripada halkum bawah kita sampai ke keluar balik, keluarnya dia ada 3 huruf. Makhraj al-jauf dia ada 3 huruf, alif waw ya maddiyah. Kena sebut maddiyah, alif waw ya mad. Maknanya huruf-huruf mad sahaja yang keluarnya daripada al-jauf. Kalau sebut alif waw ya saja tak betul, salah. Yang keluarnya di sini hanya huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad, alif waw ya. Okey. Okey. Banyak gunanya insya-Allah kita akan tahu di sini bila kita kenal huruf mad betul-betul tempat keluarnya al-jauf. Jadi waktu kita nak madkan mad lazim contohnya yang 6 harakat, kita tahu kita nak madnya huruf mad bukannya huruf yang sebelum mad. Jadi kita tak insya-Allah tak berlaku salahnya waktu kita nak panjangkan contohnya apa tu yang kita selalu baca contohnya la. Ada baru ni antara pelajar kita yang tersalah dipanjangkan huruf tu yang bukannya huruf mad, huruf yang sebelumnya huruf mad itu. Maka tempat keluar alif waw ya ini di rongga mulut itu yang membuktikan bahawasanya huruf mad ini yang perlu dipanjangkan ikut kadar panjang. Sama ada 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat yang dipanjangkan alif waw ya mad, bukannya huruf yang sebelumnya. Sebab itu sekarang ni kita nak tengok betul-betul tak alif waw ya mad ini keluarnya dari rongga mulut. Macam mana kita nak cek tengok? Okey. Bawa satu contoh yang adanya mad dan sepanjang kita madkan panjang tu, tak kira 6 harakat ke 4 harakat, cuba kita perasankan dan perhatikan suara kita sedang keluar dari mana. Untuk kita nak buktikan. Okey, kita ambil huruf apa? Kita ambil huruf alif. Alif maddiyah. Contohnya alif maddiyah berada pada perkataan waladdallin yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Dallin. Okey, 6 harakat di sini. Waktu kita panjangkan dha itu, dia bukan dha yang panjang. Yang itu yang panjang, itu yang sedang keluar daripada jauf, daripada rongga mulut. Cuba tengok dha tu dah habis dah. Dha yang kita keluar, yang kita sentuhkan gigi atas huruf tepi lidah tu, dia dah habis dah. Yang tinggal 6 harakat tu yang panjang tu. Itu yang keluar daripada al-jauf. Waladdallin. Yang panjang 6 harakat tu kan? Itu sedang keluar daripada rongga mulut kita. Sama azan pun sama tak? Azan. Kalau azan, Allah. Sama juga. Sama. Mana-mana huruf mad yang dipanjangkan, tak kira berapa harakat, panjang itu yang keluarnya daripada rongga mulut. Jadi jawapan kepada huruf-huruf jauf tadi, perlu kita jawab macam tadi. Huruf-huruf maddiyah, alif waw ya maddiyah, yang mad, yang panjang itu, kadar panjang itu yang keluarnya daripada rongga mulut itu. Jadi jangan kita cari dalam 28 huruf. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, salah. Dia tak ada jauf. Yang jaufnya hanya untuk yang panjang mad saja. Okay, tengok contoh pada huruf waw pula. Contohnya mad arid lisukun yang kita panjangkan 6 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kita perhatikan. Jarayanun nafs, berlarinya angin kita di rongga mulut, keluar 6 harakat, itulah makhraj jauf. Dan cuma sama juga
Itu dipanjangkan, itu 6 harakat, itulah tempat keluarnya huruf ya mad di al-jawf, rongga mulut. InsyaAllah boleh faham ya. Yang habis satu kan. Kuliah jual kafirun itu kan. Saya bawa contoh nak mudahkan untuk kita faham yang dipanjangkan itu yang panjang itulah yang keluar. Jadi insya-Allah dalam bila kita jumpa mad, khususnya mad yang panjang, mad lazim, mad wajib, panjang itu perlu kita panjangkan selepas huruf yang kita sebutkan. Dan tentunya sebelum huruf mad, alif waw ya, dah ada huruf yang berbaris. Jadi bukan huruf itu yang dipanjangkan, huruf yang selepas daripada huruf itu. Itulah huruf-huruf mad yang keluar daripada al-jawf. Ini terjawab kepada macam mana kita nak panjangkan. Kadang-kadang tersalah huruf yang kita panjangkan. InsyaAllah. Okey, kita kenal dulu untuk malam ni untuk makharijul hurufnya. Kita kenal, kita lepaskan dulu al-jawf dulu. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan al-jawf? Rongga mulut. Banyak membantu kita insya-Allah dalam bab mad. Dalam bab mad kita boleh baca dengan sempurnanya insya-Allah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Jadi bermakna kalau kita baca yang macam walaqad maknanya wa tu mana bukan yang apa yang huruf daripada rongga lah. Bukan. Bukan ya? Bukan. Faham. Wa bukan macam alif pun, alif lam mim a bukan. Mana-mana yang berbaris tidak. Huruf mad sahaja yang keluar pada rongga mulut. Jadi bermakna yang berbunyi u, yang berbunyi i, yang berbunyi apa? Jadi itulah yang dikatakan daripada rongga mulut. Ya, bukan yang yang awal kita sebut tidak, yang selepas pada a tu. Yalah yang lepas huruf yang ya. Faham Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sebab itu bersama. Sebab itu memang tak terang tu. Sebab kadang-kadang kita nak cari memang makhraj daripada jawf tu kita nak cari pun susah. Nak kesan je huruf tu mana. Sebab kalau huruf-huruf lain, dia ada satu kaedah nanti saya akan bagi. Dengan kaedah tu kita akan kesankan mudah je. Nanti kaedah tu selalu kita sebut dalam bab makharijul huruf. Tapi kalau kaedah tu dia tak boleh pakai untuk alif waw ya maddiyah ni. Alif waw maddiyah ni kita kena rasa diri sendiri. Waktu kita panjangkan, yang panjang tu, qadar yang panjang 4, 5, 6 harakat itulah yang dinamakan makhraj untuk al-jawf. Huruf-huruf yang yang keluarnya daripada rongga mulut. Okay, istilah al-jawf ini biasa-biasa sebutkan supaya dijadikan istilah tajwid. Senang untuk kita nak kena sebut-sebutkan insya-Allah. Okey, kita ada sikit lagi masa, mungkin kita boleh baca, kita boleh baca kita boleh baca apa tu? Al-Quran untuk kita keluarkan hukum-hukum tajwid kita bersama insya-Allah. Last kali kita belajar, kita baca surah Al-Jumu'ah. Ayat berapa kita baca kita hari? Ke surat berapa Ustaz? Sekejap, saya baru nak buka Quran. Muka surat 553. Yang last week kita sampai ayat ke-5 Ustaz. Orang Hulu Langat dah menyuara. Dah bersuara. 553. Yusabbihullah. Alhamdulillah. Okay, standby untuk kita baca ayat-ayatnya yang kita keluarkan hukum tajwid insya-Allah seperti biasa. Okay. Okay, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-5. Okay, malam ni ayat yang ke-6 ya. Betul eh?
Betul Ustaz, ayat ke-6 Ustaz. Okey. Tafadhal, siapa yang nak ambil ayat yang ke-6 untuk membaca dan juga keluarkan huruf hukum-hukum tajwid, silakan. Siapa nak ambil ayat ke-6? Okay, Ustaz, saya baca Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Okey, ada nampak tak hukum-hukum datang bersama waktu baca? Ada juga Ustaz. Nampak semua ke separuh-separuh ke, sempat nampak semua tak? Tak, ada separuh-separuh. Kadang saya macam terdengung sikit Ustaz. Macam izhar saya terbaca dengung lebih sikit. Okey, silakan. Qul tak ada apa-apa. Ya itu ya ayyuhal itu mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Ayyuhal tak ada ayyuhal ladzi itu alif lam syamsiah. Lazi is mad asli. Naha is mad asli. Du in itu mad jaiz munfasil. In za'amtum itu yang tadi saya tak terlupa nak apa ni dengungkan sikit ikhfa hakiki. Za'amtum itu izhar syafawi. Tum sama juga izhar syafawi. Annakum itu wajibul gunnah. Kum izhar syafawi. Auliya al-auliya itu cuma mad wajib muttasil. 4, 5 atau 6. Lillahi itu lafaz jalalah. Mingdu itu apa hukumnya lafaz jalalah? Yang ini dia ditipiskan takfim pasal dia bawah, lam dia di bawah. Berarti itu hukum lamnya kan? Dia ada hukum mat tak dalam? Ada mat pasal la tu kira 2 harakat lah. Lillahi. Itu mat mat asli Ustaz. Ya. Ya. Okey. Atau tricky question ni. Okey, silakan. Mingdu ni ini ifa hakiki. Okey. Du is adalah mat asli. Minnas ini ada 2, satu atau alif lam syamsiah ataupun wajibul gunnah. Ataupun ke dan wajibul gunnah. Dan ataupun. Okey, terus wajibun nas nun alif tu mat asli. Insya-Allah. Fatamannau itu wajibul gunnah. Ul mauta alif lam qamariyah. In kuntum itu ifa hakiki. Kun sama ifa hakiki. Tum izhar syafawi. Sa mad asli. Iqin mad arid bil sukun. Masya-Allah.
Tengok. Tahniah Haji Taib. Kalau kita perhatikan jawapan, Masya Allah, sekecil sebesar hukum semua disebutkan satu persatu, tapi waktu bacaan sama tak dengan apa yang sebut? Itulah dia. Saya kadang terlupa. Alamak, terlebih sikit. Haji Taib baca pasal termandang muka Haji Din, Ustaz. Saya baca, Ustaz. Saya challenge Ustaz. Okey. Tak, saya bukan nak cari kelemahan. Memang kita semua ada kekurangan lah. Cuma nakkan kita rasa pentingnya kita kuatkan semangat untuk kita baca betul-betul dengan tajwid yang kita kenal. Sebab sayang kita dah ada ilmu, kita dah kenal, cuma waktu baca tak sama dengan apa yang kita kenal. Itu je. Jadi kita dah tahu semua hukumnya satu persatu, dan saya yakin yang lain pun yang sedang mendengar, yang tak jawab bersama, tak ambil bahagian pun, saya yakin ramai yang kenal sama dengan Haji Taib, insya-Allah. Cuma waktu baca dia akan tertinggal. Okey, jadi ilmu dah ada, cuma kita perlu membaca dengan tajwid dan kita hadirkan hukum-hukum yang kita tahu. Jadi insya-Allah untung sangat, dan bacaan kita akan bertambah baik dan berubah ke arah lebih sempurna, insya-Allah. Saya baca, Ustaz. Okey, ayat yang ke-7 Haji Din ambil. Okey, silakan. Dia tapi tak sehebat macam Haji apa? Tak apa. Dia tak ada hebat, dia tak ada kurang. Semua insya-Allah dapat. Wala yatamannawla nahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala latu mat tabriyah, Ustaz. Yaman now wajib wana nahu. Kejap Haji Din dah dua kali dah sebut mak sabariyah. Cuba Haji Din terangkan sikit. Mat tabriyah ni mat menidakkan, betul tak, Ustaz? La ni mat menidakkan, betul tak? Menafikan. Tamannau ni wajibul wana nahu mat sila tawilah. Abadam iklab bima mat asli qaddamat ni qalaqala, Ustaz. Qalaqala apa? Qalaqala apa tu? Qala subra. Aidi yang mana qalaqala sughra? Cuba qalqalahkan. Qad kurang kena lebih lagi. Qaddamat. Betul? Cuba dah qalqalahkan, bagi terang sikit. Bima qaddamat aidi. Mana tak bunyi pun qalqalah. Bima qaddamat. Itu bukan qalqalah, itu dah hidup dah tu. Kalau gini saya surrender, Ustaz. Qalqalah tanda mati je Haji Din. Saja je tu. Okey. Terus buat trik. ID ni mat asli, him mat apa ni mim mati samsiah. Mim mati syamsiah. Bukan, mim mati bertemu dengan waw, kalau tak mau berhenti lah kan. Jadi dia panggil mat sin izhar syafawi. Ya, betul. Wallah alif lam jalalah. La ini mat asli, habis satu mim, ni iklab. Mim bizwa, ni mat asli, li ni alat mat arif disukun. Masya Allah. Champion juga. Alhamdulillah. Apa lebih baik, saya ke Haji Fadil? Haji Fadil lagi bagi. Okey, ayat yang terakhir ni saya nakkan kepada qari ataupun qari'ai keluarkan hukum, semua hukum termasuknya waktu wakaf dan juga wasal. Maknanya mana-mana kalimah yang boleh kita wakafkan, apa hukumnya, wasal apa hukumnya. Ini mencabar sikit. Ayat ke-8. Keluarkan hukum-hukum tajwid waqfan wa waslan.
Kalau waqaf jadi apa? Kalau wasal, walaupun tak dalam bacaan kita tak waqaf, tapi nak waqafkan juga untuk kita keluarkan hukum. Kita kenal juga. Macam ayat yang ketujuh yang Ajidin baca tadi. Contohnya wallahu alimum bizzalimin. Wallah ketika wasal dia menjadi ma'arij sukun. Wallah alim, kalau waqaf jadi ma'arij sukun. Contohnya macam itulah. Kalau waqaf gitu, kalau wasal dia tak jadi. Okey, siapa nak ambil bahagian tu? Cuba. Haji Azman sengih je. Haji Nurdin mana Haji Nurdin? Haji Nurdin ada? Selalunya yang susah-susah ni orang cari Haji Nurdin je. Haji Nurdin ni Dia tak masuk. Dia tak masuk kan? Dia tak nampak hari dia. Haji tak apalah, kasi orang Ulu Langat baca. Haji Rashid. Haji Rashid. Ulu Langat dia banjir ke apa? Ulu Langat. Saya tanya dia cakap tak banjir sana. Tak banjir. Okeylah boleh. Dia cakap tak banjir. Last week dia tarik saya kan. This week saya tarik dia lah. Itulah, kamera pun tak buka lagi. Itulah. Orang Ulu Langat dipersilakan permintaan ramai. Okey. Kita nak habis kelas ni insya-Allah. Ya, Haji Azman Ulu Langat banjir lah. Banjir. Awak kata tak ada. Awak kata tak banjir tadi. Sampai kat dada banjir. Ustaz, guru tajwid saya Haji Rashid pagi-pagi. Masya-Allah. Silakan Tuan Guru. Permintaan pada anak murid tu. Okey. Ya, betul. Jangan hampakan saya sayang. Okey, kalau gitu kita minta Haji Azman lah, Haji Azman. Allah. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nak baca je tekak ada kuis sikit lah. InsyaAllah boleh. Air ada tu. Air panas bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Okey, yang pertama wajibul gunnah dua rakaat dan dua rakaat. Nal alif lam qamariyah mau harpulin tal alif lam syamsiyah zi mad asli tafirru ra tebal apa sebutan tebal tafkhim tafkhim min izhar khalqi fa in wajibul guna hu fa innahu hu mad asli mula mad asli qi mad asli kum. Kalau kita sambung dengan sum jadi apa tadi Allah tadi saya dah sebut tadi kan tadi nama kurma. Izhar Syafawi. Nama kurma Sum ini Allah dengung dua rakaat ni apa yang tadi saya sebut tadi wajibul guna. Turaddu rob beri atas dia tebal dua rakaat mad asli. Kalau kita berhentikan dun jadinya ma'arif sukun. Okey. Ila la mad asli, mad asli. Alimil ni alif lam qamariyah. Ghai kalau kita sambung ghai jadinya apa ni
Tadi apa tadi sebut tadi harfulin. Kalau kita berhenti ghaib jadinya mad arid sukun. Kalau kita berhenti mad arid sukun dengan apa, dengan qalqalah sughra, ghaib, wash, ini alif lam samsiah, ha mad asli. Kalau kita berhenti dah apa hukumnya tak ada. Ini tak marbuta jadi ha lah. Okey. Fayunabbiukum apa? Okay, mim dengan ba ini siapa tadi? Ifa Syafawi. Ifa Syafawi. Bima ma asli kun nun dengan ta Ifa hakiki tum izar halki izar Syafawi ta malu. Okay, malun kalau kita berhentikan jadi apa, ma'arif sukun. Tinggal satu Ustaz, terlepas satu. Mana satu. Fa innahu mula, tengah-tengah mak sila kasira tak sebut. Insya-Allah. Ini yang ini okey betul. Saya tertinggal mak sila kasira. Ghaib kalau berhenti jadi ma'arif sukun ke? Itu madlin. Itu madlin. Madlin. Okey. Kita ada lagi al-maut pun sama juga kalau berhenti. Al-maut yang depan ya. Al-maut. Qul innal mauta alladhi, kalau berhenti al-maut jadi madlin juga Ustaz. Jadi madlin. Tafirrun. Ya, ini jadi kalau tafirrun jadi ma'arif sukun. Ya, okey. Saya ingat waktu belajar dulu, memang ada soalannya, istakhrijal ahkam waqfan wa waslan. Keluarkan segala hukum waqaf dan wasal. Ini best ni. Kita cari betul-betul, dia tak lepas ni. Bila lepas dah potong 2 markah. Itu sampai tahap gitulah, maknanya kita latihkan diri, cari betul-betul hukum-hukum. Bila kita berhenti jadi tak hukum. Kalau tak berhenti jadi tak jadi ke hukum. Itu jadi bila kita cari selalu macam tu, latihkan diri kita, itu mungkin insya-Allah membantu banyak jugalah untuk kita lebih kenal, lebih cepat membaca bila kita membaca secara bertajwid bila kita baca Al-Quran. Dan kepada yang mendengar pun sama juga, bila kita perhatikan orang keluarkan hukum setiap ayat macam ni, setiap hukum yang ada dalam ayat-ayat, kita akan selalu berhati-hati. Kita pun nak keluarkan juga. Waktu maksudnya keluar di sini, maknanya kita dah kenal semua. Dalam bacaan nanti dia datang sendiri, insya-Allah. Sampai tahap itulah kita akan dapat membaca secara bertajwid, insya-Allah. Okey, untuk malam ni saya rasa cukup. Alhamdulillah, muzakarah kita dan juga perkongsian kita mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk semua, dan insya-Allah bertambah tajwid lah kita punya bacaan masing-masing, insya-Allah. Ada apa-apa nak ditambahkan? Silakan. Ada soalan ke? Malam ni ramai yang mute je dengar kan? Tapi tak apa. Nak ucapkan tahniah kepada Haji Azman dan juga Haji Toyib. Cantik. Haji Din? Haji Din pasal dia gym ada dekat hidung Ustaz. Dekat hidung itu yang saya tengah nak cari ni, macam mana dia dapat gym dekat hidung. Tak apa, nanti saya jumpa dia insya-Allah. Kita semua kena sabar je. Okey. Apalah saya tanpa anda. Dia selalu buat salah tu supaya orang dapat faham Ustaz. Dia buat salah tu untuk orang faham. Itu kadang-kadang sangat memberi faedah yang lain tu. Betul. Alhamdulillah, kepada diri sendiri pun sama juga. Kadang-kadang dia sengaja, insya-Allah. Dia sebut yang salah, tapi itu satu pelajaran pada kita juga, insya-Allah. Ya, betul. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Jidin. Terima kasih tuan-tuan semua. Terima kasih kepada semua yang hadir sampai ke ujung kelas kita. Insya-Allah kita akan tambah lagi ilmu berkenaan tajwid, dan insya-Allah semoga Allah SWT beri peluang untuk kita bersama selalu muzakarah dan juga tambah-tambah ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran. Akhirnya kita digolongkan dalam Ahlul Quran, yang mana menjadi Ahlullah wa khasatuhu di hari akhirat nanti, insya-Allah. Untuk malam ni selamat berehat semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وإيمانا صادقا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من عين لا تدمع من دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. منكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Waalaikumsalam. Saya apa singgah ke Hulu Langat sekejap tadi ni. InsyaAllah. Tinggal Pak Ustaz. kena jumpa dengan Haji Habib lagi dikenang Ustaz InsyaAllah, ya betul. Masya-Allah. Ya Allah, besok bertemu lagi ya. Jangan InsyaAllah, esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Masya-Allah. Selamat berehat, manja, selamat berehat, manja. Sama-sama.